المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita meneruskan pembacaan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah buat kali yang kedua. Pada minggu lepas kita telah mempelajari berkaitan dengan pengenalan kitab ini dan pengenalan pengarang bagi kitab ini, iaitu Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ad-Dardir rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam muqaddimah kitab ini. Jadi muka surat 4 muqaddimah kitab. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul mashhur bid-dardiri alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wat taslimi ala an-nabiyyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari wa hadhihi aqidatun saniyah سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. Jadi pengarang kitab kita ni Al-Imam Ad-Dardir rahmatullah alaih memulakan kitabnya seperti mana pengarang-pengarang kitab lain memulakan kitabnya, iaitu dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang beri maksud dengan nama Allah. Bi maksudnya dengan ismi, nama. Allah adalah alamun ala dhati al-wajibil wujud, nama bagi satu kata nama bagi satu zat yang bersifat dengan mesti ada, wajibil wujud, al-muttasifu bi jami'il kamalat, yang bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam kalimah basmalah bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini kebiasaannya kita sebut setiap kali kita memulakan apa-apa sahaja urusan kita. Kerana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta wa huwa abtar, dalam setengah riwayat. Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu terputus keberkatan. Maka dalam penulisan para ulama, maka mereka memulakannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz Bismillah ini dimulakan dengan huruf jar, ataupun kita kata kata sendi B, yang memberi maksud dengan. Kalau bahasa Melayu orang tak kecek dengan, kita kata dengan pensel, dengan kereta.
Kerana ayat tu seolah-olah berada di tengah, dengan kita kata dengan mata, dengan tangan, dengan kaki. Jadi sebelum perkataan dengan itu mesti ada perbuatan. Kita kata melihat dengan mata, menulis dengan pen, berjalan dengan kaki, atau kita kata memotong dengan pisau. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kata dimulakan dengan ba, dengan huruf jar, kalau ikut kaedah bahasa Arab, setiap huruf jar itu ada muta'alliq, ada tempat bergantung. Dan tempat bergantung dia adalah fa'il. Maka setiap bismillahirrahmanirrahim sebelumnya ada fa'il, ada perbuatan. Maksudnya kita kata saya membaca dengan nama Allah, saya memulakan dengan nama Allah, saya menulis dengan nama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya tidak memulakan bismillahirrahmanirrahim itu dengan perbuatan. Kenapa? Kerana perbuatan yang kita mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah, itu adalah semua perbuatan. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memberi manfaat, kita mulakannya dengan bismillah. Jadi di situ bismillah, maka para ulama mentakdirkan, para ulama kata ada perbuatan yang tidak disebutkan di permulaan itu, iaitu al-Imam Ad-Dardir mentakdirkan lafaz uallifu, ataupun maksudnya aku menulis. Jadi kitabnya ini disebut aku menulis dengan nama Allah, tapi tidak disebutlah aku menulis tu, kerana mengikut seperti dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab lain, bismillah begitu ya, maksudnya dengan nama Allah. Maksud apa dengan nama Allah? Maknanya aku menulis dengan nama Allah. Untuk ba itu balil musahabah, untuk mendapat keberkatan. Jadi apa-apa sahaja tulisan atau kita membaca dan sebagainya, untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mulakannya dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga diambil daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iqra bismi rabbika. Bacalah itu satu perbuatan. Itu fi'il amar. Allah Ta'ala suruh kita, perintah kita, bacalah, kajilah, terokalah, kajilah, iqra. Dengan apa? Bismi rabbika. Kita kajilah, kita bacalah, kita mengajilah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk meletakkan matlamat pengajian kita itu ikhlas. Kita mengaji ini semata-mata kerana Allah. Dan juga tuan pengarah kita ini menulis kitab ini, matlamatnya adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Samalah kita nak masuk masjid, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Jadi kita letak bismillah di hadapan doa kita itu. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk kita mendapat keikhlasan, supaya apa sahaja perbuatan yang kita buat, kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana niat lain. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman bermaksud yang kalau ikut terjemahannya ditulis yang Maha Pemurah, dan Ar-Rahim diterjemahkan dengan yang lagi Maha Mengasihani. Jadi Ar-Rahman ini bila kita melihat kepada maksudnya dengan Ar-Rahim, itu kedua-duanya diambil daripada perkataan rahmatun, masdarnya, ataupun rahima, yang memberi maksud mengasihani. Rahima maksudnya kasih, ataupun kita kata kasihan belah, kasihan belas. Dalam ayat tu, ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan, Allah Subhanahu Taala menjadikan antara kedua pasangan ini yang berkahwin mawaddah wa rahmah. Apa maksud mawaddah? Mawaddah maksudnya kecintaan, rahmah maksudnya kasih sayang. Kita kasih, kita sayang kepada pasangan kita, itu adalah satu perasaan yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita setelah kita berkahwin. Jadi kasih sayang itu ada daripada makhluk dengan makhluk, dan ada juga kasih sayang itu daripada Allah kepada makhluk. Tapi kasih sayang Allah pada makhluk itu lebih luas, tidak sama dengan kasih sayang kita yang sangat kecil.
Dan kasih sayang kita sama kita pun asalnya, ucapnya adalah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yang utama. Kenapa disebut yang utama? Kerana disebut sifat ini 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu ayat pertama dia Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua dia Alhamdulillahirabbil-alamin. Ayat ketiga dia Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim sebut dah sekali. Kemudian sebut lagi sekali Alhamdulillahirabbil-alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sifat tu disebut 2 kali dalam surah Al-Fatihah untuk menunjukkan bahawasanya agama kita ini adalah agama yang kita menyebarkan kasih sayang, agama yang kita menyebarkan keamanan, agama yang kita menyebarkan kecintaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala juga sebut rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayang aku mengatasi kemurkaanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni kasih pada kita, dan kasih Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada kemurkaan dia kepada kita. Maka kita ni ialah hamba Allah yang mengharap kepada kasih sayang, kasih belah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang bersifat pengasih dan penyayang. Tapi di sini disebut dengan pemurah dan mengasihani. Jadi sebab apa para ulama di tanah Melayu kita ni memilih terjemahan pemurah bagi Ar-Rahman? Sedangkan kalau ikut makna rahmah itu kasih sayang, kasih belah. Tapi kenapa, sebab apa diterjemah dengan maksud pemurah? Kerana Ar-Rahman itu diberi makna oleh para ulama dengan maksud dengan pelbagai maksud, antaranya Al-Mun'im bi jalailin ni'am, Tuhan yang memberi nikmat yang nikmatnya itu besar-besar. Dan Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, pemberi nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman, iaitu Tuhan yang memberi kita nikmat iman, nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat apa lagi, umur, nikmat kesihatan. Itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan dengan sifat Ar-Rahman. Tapi yang kecil-kecil daripada itu Allah SWT berikan dengan nikmat Ar-Rahim. Allah SWT berikan kita nikmat makan, minum, sihat daripada penyakit sekian tu, penyakit ini, penyakit itu sifat Allah Ar-Rahim. Itu satu tafsiran. Ada juga tafsiran Ar-Rahman itu meliputi keseluruhan makhluk. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus hanya kepada hambanya yang dikasihi ataupun yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Jadi Ar-Rahman itu ialah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, termasuk binatang, termasuk orang kafir. Jadi orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala kurniakan mereka itu nikmat. Jadi jangan kita kata Tuhan tidak sayang pada orang kafir. Allah Taala sayang juga kepada orang kafir dengan sifat Ar-Rahman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi orang kafir dengan sifatnya Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus bagi kita ni orang beriman, orang yang mari masjid ini. Jadi kita ni boleh dua kasih sayang Allah. Kita boleh kasih sayang Allah dengan bersifat Ar-Rahman, kita boleh juga kasih sayang Allah dengan sifatnya Ar-Rahim. Jadi rugilah kita yang mana kita tidak merasai kasih sayang Allah. Tuhan ni hari-hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua-dua sifat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Ada pun orang yang kafir ataupun orang yang tidak beriman, ataupun orang yang walaupun kita nampak kaya, kita tengok Amerika tu kaya, kita tengok orang Cina tu kaya, tapi mereka tidak beriman. Jangan sekali-kali kita merasa hasad deki dengan dia. Kita berasa nak jadi serupa dengan orang kafir,
Kenapa? Kerana mereka kaya. Kaya mereka tu hanya dengan sifat Ar-Rahman Allah. Tapi kita ni miskin, kita pun mana tidaklah miskin, mana cukup-cukup makan kita pun, kita ada sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, dua-dua kita boleh. Jadi itu sifat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam kitab ini disebut yaqulu raji rahmatil qadiri, pengharap rahmat Tuhan yang maha kuasa, iaitu Ahmad yang masyhur dengan gelaran Ad-Dardir berkata. Jadi berkatalah tuan pengarang kita yang sangat mengharapkan rahmat. Disebut lagi perkataan rahmat Allah yang bersifat dengan Al-Qadir. Al-Qadir maksudnya maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in, atas tiap sesuatu, bersifat dengan qadir. Jadi apa sahaja yang kita lihat dengan mata kita ini, kullu syai'in, ataupun perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kita ini, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Kulli syai'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap dunia ini, terhadap semua makhluk atas muka bumi ini. Sama ada makhluk itu dapat dilihat atau makhluk itu tidak dapat dilihat, semuanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Jadi jangan kita takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tu menakutkan, walaupun dia tu sangat hebat, walaupun dia tu sangat kuat, tapi Allah taala berkuasa di atas dia. Jadi bila Allah Ta'ala berkuasa terhadap dia, maka dia hanya berkuasa dengan izin Allah. Dia hanya berkuasa dengan izin Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Jadi kita ni manusia yang sentiasa mengharapkan kepada Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap makhluk dia. Dia tu pengarang kata yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmad. Nama pengarang kitab ni Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, kita sebut dah sebelum ni, tentang biodata, pengarang kitab kita dalam pengajian kita yang lepas. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Hamid Al-Adawi Al-Maliki Al-Azhari Al-Khalwati. Dia ni bertarikat dengan tarikat Al-Khalwatiyah. Nama tarikat dia, tarikat di Mesir lah. Sini tak, rasa tak ada orang bawa tarikat Khalwatiyah di Malaysia ni. Tapi di Mesir ada nama tarikat, namanya tarikat Al-Khalwatiyah. Tarikat Khalwatiyah ni dibawa oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir, kemudian digantikan selepas kewafatannya dengan anak murid dia, tak silap hamba, Syekh Ahmad As-Sawi. Apa nama tu? Pengganti selepas Syekh Ahmad Ad-Dardir. Jadi tarikat Khalwatiyah ni ada zikir-zikir, wirid dia jugalah. Baik. Al-masyhur bid-Dardir, yang masyhur dengan gelaran Ad-Dardir. Kemudian dia kata alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi lagi maha esa, yang maha mengetahui, maha tunggal, maha kaya, maha agung. Jadi ini beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh tuan pengarang kita. Pertama sekali alhamdulillah. Jadi mana-mana kitab kebiasaannya akan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah ini adalah kita kata satu kalimah pujian, satu kalimah zikir. Cara kita berzikir sama ada kita baca la ilaha illallah, ataupun kita baca subhanallah, ataupun kita baca Allahu akbar, ataupun kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
ataupun kita baca subhanallah, ataupun kita baca alhamdulillah. Itu antara lafaz-lafaz zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-baqiyatus salihat. Ada beberapa zikir yang dinamakan sebagai al-baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, setengah tambah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Zikir-zikir yang al-baqiyatus salihat itu lebih baik bagi kamu dari sudut pahalanya, dan lebih baik dari sudut amalan, cita-citanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara zikir-zikir al-baqiyatus salihat itu, Allah Ta'ala pilih satu zikir untuk dijadikan permulaan kitabnya, iaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan kitabnya dengan zikir alhamdulillah. Dalam surah Al-Fatihah kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi zikir alhamdulillah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan dalam kitabnya, iaitu kitab Al-Quranul Karim, dengan zikir alhamdulillah. Sebab apa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih zikir alhamdulillah? Tidak memulakan dengan la ilaha illallah. Bukankah la ilaha illallah itu lebih baik daripada alhamdulillah? Itu pun para ulama bahas. Sebab apa dalam Al-Fatihah disebutkan zikir la ilaha illallah, tidak disebut zikir disebutkan zikir alhamdulillah, tidak disebut zikir la ilaha illallah. Maka ada seorang ulama daripada Andalus namanya Al-Imam Ibn Juzay Al-Gharnati Al-Maliki, dia kata kerana lafaz la ilaha illallah itu afdal bagi seorang yang baru nak masuk Islam, kerana ia adalah kalimah tauhid. Tetapi apabila seorang itu telah beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia perlu meningkat kepada tingkatan syakir. Daripada seorang yang mentauhidkan Allah, dia perlu meningkat kepada tingkatan orang yang bersyukur. Dan lafaz untuk menzahirkan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan dia mengucap kalimah alhamdulillah. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih dalam tafsirnya, dia kata alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah adalah ucapan yang disebutkan oleh seorang yang bersyukur. Jadi kita ni beriman sudah beriman kepada Allah, tapi persoalannya, adakah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurnia pada kita? Dan kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan bagi kita, maka secara tidak langsung kita akan mengucap kalimah alhamdulillah. Dan itulah yang kita ucap setiap kali, setiap rakaat dalam kita salat. Dalam setiap kali rakaat kita salat, maka kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah kalimah itu untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang tidak putus-putus kepada kita setiap hari. Itu tujuan kita sebut kalimah alhamdulillah. Dan kata Al-Imam Ibn Juzay lagi dalam tafsir dia, dia kata kalimah alhamdulillah ini kalimah yang ada dua matlamat dia. Pertama, kita kata tadi kalimah untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Jadi setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita ni berhak untuk kita ucap kalimah alhamdulillah. Setiap nafas yang kita seduk, kita hembus, kita seduk, kita hembus, itu layak untuk kita sebut kalimah alhamdulillah. Setiap jantung kita yang berdegup itu kita kena sebut perkataan alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Setiap amal ibadah yang kita lakukan itu, maka kita perlu, amal ibadah tu nikmat juga. Kerana orang yang tidak beramal ibadah itu tidak ada nikmat. Kita boleh buat mari semaya, kita boleh mari masjid, itu satu nikmat. Kita kena ucap juga alhamdulillah. Sehingga para ulama sebut dengan kalimah alhamdulillah yang kita ucapkan itu juga adalah satu nikmat yang kita perlu ucapkan lagi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini tidak habis-habis. Sebab itu Nabi Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW
menyebutkan dalam sabdaannya la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nabi kata, kami tidak mampu untuk menghitung puji-pujian bagi zat engkau wahai Allah, kama asnaita 'ala nafsik, seperti mana engkau wahai Allah memuji zatmu sendiri. Jadi pujian kita ni tidak mampu. Tapi walaupun tidak mampu, disebut juga oleh Imam Nizam, hamba bawa dah sikit pembacaan terhadap tafsir dia. Dia kata walaupun nikmat Allah Ta'ala ni sangat banyak dan tidak mampu untuk kita bersyukur, maka kita tengok nikmat yang paling banyak Tuhan beri pada manusia ini di mana. Nikmat paling banyak Tuhan beri pada manusia ni adalah dalam syurga. Dalam syurga tu nikmat yang paling besar sekali Tuhan beri pada manusia. Dan apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ahli syurga, apabila mereka masuk syurga, apa ucapan yang keluar daripada mulut mereka setelah memperoleh nikmat yang sangat banyak Tuhan beri pada mereka tu? Apa ucapan dia? Contohnya Al-Quran, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan dibawa orang-orang yang bertakwa itu ke pintu syurga secara zumara, secara berkumpulan-berkumpulan, sehingga apabila mereka datang dan dibuka pintu-pintu syurga yang 8 pintu itu kepada mereka, dan dikatakan kepada mereka salamun alaikum, malaikat Ridwan kata selamat sejahtera bagi kamu semua, tibtum, berbahagialah kamu semua, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu semua dan kekal kamu semua di dalamnya. Maka apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillah. Mereka berkata alhamdulillah. Jadi kita kata walaupun nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, Tuhan ajar juga cara untuk mensyukuri nikmat ini dengan mengucap kalimah alhamdulillah, ya, walaupun mereka itu adalah penghuni syurga. Jadi apatah lagi kita atas muka bumi ini, nikmat kita nak dibandingkan dengan syurga yang tidak terhingga nikmatnya. Jadi kalimah alhamdulillah yang pertama kita sebut adalah kalimah untuk menyatakan kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Dan Nabi SAW sebut juga dalam sebuah hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawa baca dari Riyadhus Shalihin, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan an yaqula alhamdulillah. Cara Tuhan nak redha kita ni lagu mana? Cara dia mudah ke payah nak suruh Tuhan redha dengan kita? Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis mengajarkan kita cara paling mudah untuk kita mendapat keredaan Allah. Tak ada lah kita ni. Kita hidup ni nak boleh Tuhan redha tu berasa payah nak boleh. Tapi Nabi SAW ajar kita dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha dengan seorang hamba tak kala dia makan dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi dengan kita makan pun boleh Tuhan redha. Bukan nanti ke semaya, makan kita tu kita teringat ini adalah nikmat Allah yang wajar untuk aku bersyukur, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Bila-bila perut kenyang, bila-bila sedawa, kita ucap alhamdulillah, Tuhan redha dengan kita. Besar dah tu. Besar makan pun Tuhan redha dengan kita. Jadi begitu. Jadi ucapan alhamdulillah yang pertama adalah untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah tujuannya adalah untuk memuji Allah. Kerana itu disebut alhamdu ats-tsana'u. Kalau tengok dalam kitab-kitab, maksud alhamdu ats-tsana'u bil jamil, ats-tsana'u bil lisani 'alal jamil al-ikhtiyari. Kita memuji dengan lisan kita atas satu keindahan dan kecantikan yang dilakukan. Itu bagi makhluk. Bagi Allah Subhanahu wa taala kita puji Allah.
dengan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut alhamdulillah, itu bermaksud kita memuji Allah. Ya, tadi yang pertama kita kata alhamdulillah, kita bersyukur. Yang kedua, alhamdulillah, kita sebut puji-pujian bagi Allah. Sebab itu dalam terjemahan kita tengok situ, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, sifatnya al-ali. Sifat al-ali masuk maha tinggi. Tinggi di sini bukan bermaksud ketinggian dari sudut saiz, bukan berapa kilometer, bukan berapa sentimeter, bukan berapa meter. Jadi maksud al-ali itu adalah al-ali yang berbeza dengan makhluk. Kerana makhluk itu boleh disukat. Kita kata kita ni tinggi berapa, 170 cm atau 190 cm, 150 cm. Itu ketinggian bagi manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi itu tinggi maksudnya apa? Tinggi itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala suci daripada kekurangan, al-munazzahu 'anil naqais. Itu maksud al-ali. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada sifat kekurangan. Tingginya Allah Subhanahu wa taala itu daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Itu maksud al-ali. Jadi al-ali jangan kita salah faham. Setengah daripada kita kak, bila kita baca maha suci Allah yang maha tinggi, waktu kita sujud, waktu kita rokok, maha suci Allah yang maha besar, subhana rabbiyal azim. Besar-besar Tuhan lagu mana besar? Tinggi-tinggi Tuhan tinggi setara mana? Itu adalah kita cuba menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi itu salah faham, kesalahfahaman terhadap zikir. Kita kata Allah maha tinggi, tinggi Tuhan lebih tinggi lagi kita kata pada langit. Salah faham tu. Kerana Tuhan ni tidak sama dengan makhluk. Kita kata Tuhan ni besar lagi daripada arash. Salah tu. Itu cara kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak bersaiz, Allah Ta'ala tidak berzat, berjisim sama dengan makhluk. Jadi maksud Allah Ta'ala maha tinggi bermaksud Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada apa-apa saja kekurangan. Maksudnya lebih, Allah Ta'ala bersifat dengan suci daripada apa-apa kekurangan. Itu maksud al-ali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-wahidi. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan maha tunggal. Tunggal bermaksud Allah Subhanahu wa taala ni esa. Esa bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak ada bilangan. Pada zat Allah Subhanahu wa taala bermaksud Tuhan ni tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Seperti mana dalam agama-agama seperti agama Hindu, Tuhan dia tidak terbilang. Tanya orang Hindu, berapa Tuhan demo? Maka dia kata ramai sangat Tuhan kita. Tidak dapat dibilang. Tak ingat nama Tuhan dia kerana terlampau ramai Tuhan dia. Jadi kita ni agama Islam, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, pada zatnya dan pada sifatnya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan maha esa. Al-alimi, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, al-wahidi, al-alimi. Dia tak terjemah tu. Al-alimi bermaksud Allah SWT yang maha mengetahui. Itu mungkin nanti kita cerita bab dia lah. Al-fardi juga Allah SWT ada yang maha esa, yang maha mengetahui, yang maha tunggal. Kemudian Allah SWT yang maha kaya. Al-ghani. Al-ghani kita sebut Tuhan yang maha kaya. Kaya tu bukan maksud kaya dengan harta. Al-ghani itu bagi sifat manusia, kita kata tu manusia tu bersifat dengan al-ghani. Ghani itu maksudnya kaya. Lawannya fakir, miskin. Itu sifat bagi manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, al-ghani bermaksud Allah Subhanahu wa taala terkaya. Apa maksud terkaya? Bukan kaya makan dengan roti itu tak. Terkaya bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat. Al-Ghani ini lebih kurang sama dengan sifat Allah SWT As-Samad. Kita baca dalam Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Apa maksud Allahus Samad? Allah yang tidak berhajat kepada selain daripada Allah, dan semua makhluk berhajat kepada Allah. Semua makhluk bergantung kepada Allah. As-Samad maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung. Dan itu juga yang difahami daripada sifat Allah, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghani, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Al-Majidi. Baik. Wa afdalus salati wat taslimi 'ala an-nabiyil mustafal karim. Sebaik-baik ucapan selawat dan salam ke atas nabi yang terpilih lagi mulia. Baik. Jadi tuan pengarang kita memulakan kitabnya pertama sekali tadi dengan memuji Allah. Dan yang kedua, tuan pengarang kita memulakan kitabnya ini dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan wa afdalu, dan sebaik-baik as-salat, sebaik-baik selawat. Apa maksud selawat? Kita duk selawat tu. Ni boleh mulut nak mari ni. Kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud kita berselawat? Berselawat tu yang kita faham adalah ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu paling mudah, paling rekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada ni. Kita tangguh dulu lah kerana perbahasan ni panjang. Wa afdalus salati wat taslimi, berkaitan dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa taala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.